wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertamanya alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, adik kakak. Bukan hamba ni ceramah ni. Dah. Hamba basah dah. Okey dah. Okey, apa nama ni, insya-Allah sekejap lagi sama-samalah kita mendengar tazkirah kesihatan. Tazkirah kesihatan yang hamba bawakan daripada konsultan kesihatan kita dan negeri Kelantan dan seluruh Malaysia lah. Kalau kita nak katakan, beliau ni merupakan konsultan kesihatan Malaysia. Tak? Okey, iaitu Tuan Dr. Hakimi bin Mustafa. Hamba ni tak sekejap panjang. Sebab pertamanya sebelumnya nak minta maaf lah. Tak? Di atas kelewatan sedikit, kerana ada musyakkah sikit, tapi tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Tuan Dr. Hakimi bin Mustafa. Beliau merupakan konsultan kesihatan negeri Kelantan, umumnya Malaysia. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput dan mempersilakan Tuan Dr. Hakimi bin Mustafa untuk membagi tazkirah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim, wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul azim. Di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-55, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan berikanlah peringatan olehmu, yakni Muhammad, kerana peringatan itu bermanfaat kepada orang mukmin. Jadi alhamdulillah, di atas maksud itu tadilah saya berada di hadapan jemaah sekalian, sekadar untuk nak memberi peringatan. Sebagai tanggungjawab saya untuk memberi peringatan, terutama sekali saya nak mengingatkan diri saya sendiri. Alhamdulillah, pertama-tama sekali marilah sama-sama kita mengangkat kesyukuran yang tertinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya kita dipertemukan dan dihimpunkan di dalam satu pertemuan di tempat yang merupakan rumah Allah, tempat yang barakah, tempat yang menjadi tumpuan semua kaum muslimin dan muslimat, demi untuk menyatukan dan juga untuk menggabungkan kita di dalam satu ukhuwah di dalam masjid ini. Nak masjid Kubel Abu dah. Jadi tukar tadi jadi lambat lagi, pusing di masjid depan tu. Tak ada pintu kata. Tengah buat tu, tak jumpa tu yang jadi lambat tu. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada imam kita, iaitu Syekh Fakhrul Razi kita, di atas kebenaran dia untuk memberi laluan kepada saya untuk memberi sedikit peringatan. Bukan kata nak ceramah ni. Kalau nak ceramah tak pandai saya ni, sebab nak bagi peringatan saja. Dan terima kasih saya ucapkan kepada saudara saya, sahabat saya,
iaitu Ustaz Badruddin yang dia merupakan konsultan kesihatan dan mentor usahawan daripada akademi, dia panggil akademi syarikat orang Islam kita, iaitu Gamak Emas Sdn Bhd. Itu yang dia ucap tadi. Jadi alhamdulillah, dengan izin Allah Taala saya diberi peluang semata-mata untuk nak beri peringatan. Apa yang saya nak ingatkan sini sebenarnya apa yang telah dan pernah menjadi kebimbangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah ni dia paling bimbang sekali kepada umat dia. Dia kata dua perkara dia bimbang. Yang pertama, kebimbangan dia adalah kerana ataupun berkaitan dengan masa. Masa. Sebab manusia ni dia akan leka, manusia akan lala, manusia akan lara. Yang pertama sekali disebabkan oleh masa. Dan sekira dan seandainya kita sebagai khalifah yang telah dilantik oleh Allah SWT, kita ni dilantik oleh Allah SWT. Tak ada orang lain lantik, tak ada. Kalau macam menteri, cikgu besar, apa-apa saja pakar atas dunia ni, itu manusia lantik. Tapi Allah Ta'ala lantik kita sebagai khalifah. Jadi sebagai khalifah ni, kita memimpin pimpinan yang lain, khalifah-khalifah yang lain. Dia pemimpin ni ada tahap kecil, tahap rendah, tahap besar, macam-macam lah. Jadi satu perkara yang menjadi kebimbangan ialah berkaitan dengan masa. Sebab tu kalau kita tengok di dalam Al-Quran sekalipun, banyak firman-firman yang Allah Ta'ala telah firmankan, semuanya sumpahan. Mana Allah Ta'ala bersumpah, dia bersumpah dengan masa. Mana dia tidak bersumpah. Kalau kita manusia ni, kita bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah, demi Allah kita kata dah. Tapi Allah Ta'ala ni dia demi masa. Contohnya yang paling utama sekalinya kita tengok sebagaimana di dalam surah Wal Asri lah, demi masa manusia sentiasa berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang sentiasa pesan memesan dengan kebenaran, pesan memesan dengan penuh kesabaran. Jadi itu maksudnya satu kebimbangan yang Rasulullah bimbangkan. Sebab tu anak muda apabila dia tidak ada kerja, maka dia banyak masa. Apabila dia banyak masa, secara automatiknya dia akan buang masa. Dan banyak masa dia akan isi dengan benda-benda yang lara. Baik, jadi itu yang pertama. Perkara yang kedua yang menjadi kebimbangan Rasulullah kita adalah merupakan berkaitan dengan kesihatan. Jadi kesihatan ni ramai orang dia tidak cakna ataupun tidak cara, tidak ingat. Sebab apa? Sebab kita sihat. Apabila sakit tu barulah kita akan mula mari nak ingat tentang kesihatan. Sebab itulah di dalam pengajian dan juga bidang perubatan dan juga kesihatan ni, dia ada satu, dia panggil kata-kata ataupun madah berhelah lah. Kalau budak zaman ni dia panggil madah berhelah. Kesihatan ni seumpama mahkota. Kesihatan seumpama mahkota yang ada di atas kepala orang yang sihat, tapi hanya dapat dilihat oleh orang yang sakit saja. Maksudnya orang sakit yang tahu nikmat sihat. Jadi sakit ni sebenarnya adalah antara perkara peringatan, dalam bentuk peringatan. Allah Ta'ala ni dia sebenarnya kita nak royak, Allah Ta'ala nak bagi bala ke, dia nak bagi musibah ke, sebenarnya macam guru saya dia pesan, dia tak panggil, dia tak suka nak panggil bala ataupun musibah, dia suka bagi peringatan, dia panggil. Jadi Allah Ta'ala ni dia mengingat kita. Sakit ni dia ingatkan kita. Dia sakit ni ada banyak perkara. Salah satunya nak ingatkan kita, untuk ingat kita tentang keutamaan kesihatan. Yang kedua nak ingatkan kita tentang banyaknya dosa kita. Yang ketiga kerana dia nak cuci dosa kita. Yang keempat kerana dia nak naik makam kita. Jadi kalau kita sakit pun kita tak payah nak orang panggil nak dia panggil apa, dia mengeluh lah. InsyaAllah kalau walaupun kita sakit, kita mampu lagi untuk kita mengungkapkan kata-kata syukur. Kalau bangun pagi boleh celak mata, boleh semaya subuh lagi. Jadi alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Rahman, alhamdulillah ya Rahim. Itu yang sepatutnya. Sebab manusia ni satu kejadian yang luar biasa. Kejadian manusia adalah kejadian terbaik.
Dan sekiranya kita bersyukur, sebenarnya banyak dalam badan diri kita sebenarnya dia boleh menghasilkan penawar sendiri. Sebab ini jelas janji Allah, firman Allah di dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya dan sekiranya kamu bersyukur di atas segala nikmat yang aku beri, nescaya akan ketambahkan lagi nikmatku. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, yakni kamu kufur tentang nikmatku, tunggulah azabku amat pedih. Jadi untuk sebagai peringatan berkaitan dengan kesihatan ni, kita kena ingat sentiasa bersyukur. Dengan bersyukur sebenarnya mengikut kajian sains. Kalau mengikut kajian dia panggil sains, yang mana apabila seseorang itu melafazkan rasa syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, sebenarnya dia akan, diri dia ni, tubuh badan dia sendiri akan mengeluarkan sejenis hormon. Dia panggil good hormone healing. Hormon yang baik, yang mana akan menjadi penawar kepada penyakit, yang akan yang akan membentuk imunisasi. Sebab itulah kita sebagai orang Islam ni, kita kena pegang benda ni dan kita kena yakin setiap apa saja yang difardukan ke atas kita di dalam Islam, semuanya adalah memberi kebaikan kepada kehidupan dan kesihatan kita. Hari ini kita sebagai orang Islam, kita ambil tanggungjawab kita itu, iaitu solat ataupun sembahyang. Itu adalah merupakan cara hidup orang Islam dan sebenarnya adalah tanggungjawab. Begitu juga dengan kesihatan. Kalau kita jaga kesihatan kita, maksudnya kita ambil tanggungjawab kita sebagai mukmin, sebagai seorang Islam. Saya nak tanyalah, biarlah belah-belah kita tu takut dia genera lah, tak boleh kira dia majlis ilmu ni seorang mudah genera. Jadi kita tidak tanya dah. Kalau kita jaga kesihatan kita, maksudnya kita cegah daripada sakit. Kita boleh pahala ke boleh dosa? Kalau budak-budak rakyat dia kata soalan lagu tu tanya dah, mestilah kita akan boleh pahala. Kalau kita sakit, kita ikhtiar cari penawar, cari ubat, dan kita ikhtiar untuk sembuh, boleh pahala ke boleh dosa? Boleh pahala. Walaupun Allah Ta'ala tak bagi sembuh, tapi tetap kita boleh pahala. Itu kita kena ingat. Baik, seandainya sekiranya hari ini kita tak jaga diri kita, sebab tubuh badan kita ni, kalau orang sains dia panggil fisiologi. Fisiologi tubuh badan kita ni adalah merupakan, dia panggil tanggungjawab kita. Ini adalah merupakan satu jasad yang dipinjamkan oleh Allah SWT. Kita tak boleh nak, orang panggil, nak mensabotaj ke diri kita, nak khianati diri kita sesuka hati. Allah Ta'ala marah. Wala tulku biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Apatah lagi kalau kita nak duduk saja, nak ambil, nak iri tangan, nak tengok darah. Orang kadang-kadang dia macam-macam, dia sumbang. Sebab lah ni macam-macam dia panggil gangguan sosial dalam kehidupan pemikiran, yang mana semuanya ni adalah merupakan da'iyah yang dibawa oleh orang Yahudi, yang nak memecah belah kita orang Islam, nak menyebabkan kita rasa lupa tentang kehebatan cara hidup Islam. Sebab Islam the way of the life. Islam is the way of the life. Islam adalah cara hidup. Kita solat, sebenarnya cara solat ni telah terbukti hari ini mengikut kajian sains adalah teknik dan cara senamai yang terbaik dalam dunia. Tapi kita kena solat dengan molek lah, mengikut orang panggil rukun-rukun solat dia. Solat ni, saya nak tunjuk kebesaran Allah Ta'ala hasil kajian yang dibuat daripada rokok nak iktidah. Rokok, lepas tu nak iktidah. Dalam masa 2-3 saat kita iktidah tu, pada masa tu badan kita dia boleh menghasilkan antibody, dia panggil, yang boleh bertindak sebagai imunisasi, yang bertindak sebagai pencegahan, perlindungan, melindungi badan kita daripada penyakit. Tu masa tu hebatnya. Bagaimana solat ni? Baik, saya nak tanya, semua orang ada jatuh sini tak? Jatuh lah. Jatuh, kalau tak ada jatuh tak ada sini dah. Tahu tak bagaimana cara untuk kita nak jaga dan nak rehatkan jatuh kita? Tahu tak? Ramai orang dalam ni, kalau kita tengok dari segi kajian, 40% ni besar ni. 40% kematian orang yang sakit jantung kerana serangan yang pertama. Dia sendiri pun tak tahu dia betul ada sakit jantung.
Tiba-tiba orang tahu mati, pergi hospital cek dia ni mati disebabkan oleh dia panggil heart attack, serangan sakit jantung. 40% tak iman. Maksudnya dia besar ni. Orang tak tahu. Jadi hari ni kita tak nak dengar biar dengan tak tahu gitu ya. Nah, dia sebenarnya ada cara dia. Bagaimana kita nak rawat dan kita nak rehatkan jantung kita. Sebab jantung ni kerja dia guk sama dah. Guk sama. Tak kira dah, kita tidur kuat lagi. Yang kata berhenti masa tidur. Berhenti jantung tu maksudnya mati dah. Innalillah dah. Kan? Jadi bagaimana cara kita nak rehat jantung? Sebenarnya mengikut kajian daripada perubatan moden ni. Sebab manusia dah ni dia nak moden belakang. Tak apalah kita guna ke arah modernisasi lah. Kaedah sebenarnya cara nak rehat jantung adalah dia panggil kaedah sujud. Sebab tu apabila kita sujud dah, jangan cepat sangat. Sujud tu kalau kita cuma teriman ni tak boleh lama sangat. Dia teriman. Nah, lama kita memikir mana teriman lama sangat ni. Kecuali semaya ajak. Nah, tak apa lama sikit. Ada biasa dah, tapi kalau lama sangat jadi orang dia memikir lama ke. Nah, nak tengok teriman lah. Jadi kalau kita semaya rumah, semaya sunat apa semua, semaya malam, nah apa saja kita lamakan sikit waktu sujud, sebab pada waktu itulah sebenarnya jantung kita direhatkan. Dan orang yang ada masalah sakit jantung, cubalah rawat jantung dia dan rehatkan jantung dia dan cuba sujud dengan lama dan minta dengan Allah Ta'ala. Itu cara dia. Dan cara nak buat ibu penyakit, saya nak mari nyatakan apa dia sebenarnya cara dia penyakit dalam badan kita ni. Dia ada ibu dia, mudahlah. Nak buat ibu penyakit, kalau kita cecek mudah kat ibu. Kalau orang kampung dia panggil ibu pusu. Lah ni kenal, kau tak tahu dah budak lah ni. Dah, ibu pusu. Pusu ni kita cakur tarpe naik pula. Cakur tarpe naik pula. Dah. Dia cakur dok tu ibu ada besar ibu tangan. Dia tak naik dah. Tarpe tak naik dah. Sebab kita boleh buat ibu dia. Nah, jadi ibu penyakit dalam badan manusia, dalam badan kita ni, dia duduk mana? Dia duduk dalam usus. Nah, duduk dalam perut kita. Sebab ni telah pun disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadis sahih ni. Hadis ini adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Al-ma'idatu baitud da'i wal hin yatu ra'su kulladawa. Lambung, yakni perut manusia ini adalah tempatnya segala penyakit, dia kata. Sedangkan pencegahan adalah pokok segala pengubatan. Jadi kalau kita nak buat ataupun nak rawat badan kita, sebenarnya kita kena bersih dan kena rawat usus kita. Cara dia kita kena buat ibu penyakit. Kalau dalam bahasa orang sains ni dia panggil mukot. Penyakit kita, usus kita ni, dia apabila lama sangat kita makan, dia akan terbentuk satu lapisan. Dan lapisan tu macam kerak, warna dia hitam. Dalam bahasa saintifiknya dia panggil mukot. Tapi hak ni lah yang dimaksudkan. Apa yang dimaksudkan oleh hadis Rasulullah yang lebih daripada 1400 tahun, ibu penyakit. Jadi orang yang sebenarnya nak buat ibu penyakit dia ni, orang yang sehat, orang nak sehat, maksudnya nak jaga diri dia. Amalan yang ada dengan cara hidup kita orang Islam ni ialah berpuasa. Puasa ni kita nak masuk pula bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni maksudnya satu bulan yang mana kita akan berpuasa. Salah satu daripada rukun Islam kita yang mana kita kena taat dan kita kena ikuti. Dan insya-Allah lah dengan berpuasa nanti banyak penyakit boleh sembuh, sebab ibu penyakit boleh buat. Jangan sesekali kita nak pandai remeh dengan puasa. Ada orang kadang-kadang ni dia buat main-main dengan puasa. Ada orang kalau puasa banyaklah masalah penyakit dia ni. Sedangkan puasa tu nak buat ibu penyakit. Insya-Allah. Dan orang yang selalu puasa, memang dia sehat. Orang yang selalu puasa, orang puasa sunat, puasa Isnin, Khamis apa semua tu, orang amalan dia amalkan. Orang yang sentiasa membuat amalan puasa ni, maksudnya orang sehat. Di situ yang saya nak katakan. Maksudnya hari ini kita kena berhati-hati di situ. Dan hari ini kita tak sepanjang dah malam ini. Sebab saya ni hanya nak mengisi sedikit saja sebagai peringatan. Cuma saya nak nyatakan bahawasanya saya sendiri pun daripada dia panggil Akademi Gamma Emas, kita nak menyarankan bagaimana cara untuk sekiranya kita nak cegah, kita nak rawat penyakit. Yang mana teknik dan kaedah untuk penyembuhan dan rawatan pencegahan ni,
dia sebenarnya adalah merupakan kita kena cari cara Islam. Kalau kita nak bomo, kita nak bomo, kita kena cari tok bomo yang mengikuti cara dan kaedah Islam. Hari ni ramai orang dah nak balik kepada zaman lama dulu dah. Nak cari tok bomo, percaya macam-macam, baca dalam surat khabar, tengok dalam internet, tengok dalam Facebook, tengok ni kan macam-macam kaedah yang dia buat, dalam bentuk dia panggil bomo lah kalau kita. Nak bomo. Bomo ni salah satu daripada ikhtiar. Tapi nak bomo, carilah cara dan kaedah rawatan Islam. Mengikut kitab rawatan Islam, kitab At-Tibun Nabawi. Yang mana cara rawatan Islam ni dia ada 3. 3 cara rawatan Islam. Yang pertama dia panggil doa. Doa ni maksudnya penggunaan ayat-ayat suci Al-Quran lah. Maksudnya dia kalau kita nak tahu ibu doa gak umul kitab ataupun umul Quran kita lah, dia panggil surah Asy-Syifa, surah Al-Fatihah. Tak ada masalah. Kalau kita nak minum air, maka kita bacalah Al-Fatihah, insya-Allah air tadi akan adanya kelebihan ayat-ayat Al-Fatihah tadi yang akan menjadi penawar kepada badan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata kitab rawatan Islam ini, kitab At-Tibun Nabawi, dia kata ialah melalui penggunaan pemakanan. Jadi pemakanan ni maksudnya air tu pemakanan juga dikira dah. Ataupun kita ambil lah dia panggil madu lebah, ataupun kita ambil juga ubat-ubat hospital pun tak ada masalah. Ubat-ubatan tak ada masalah. Maksudnya hari ni kita penggunaan pemakanan. Kaedah yang ketiga yang terbaik, kaedah yang terbaik disarankan doa dan pemakanan. Kalau makan pucuk jambu saja, orang sakit perut makan pucuk jambu dulu, merah ambil potos pokok dia kata. Ambil potos pokok rebus dia kata, tinggal air separuh minum, orang sakit perut. Dulu kita budak-budak dulu panduk mikir nak buat guna potos pokok. Tak ingat potos ni kita nampak besar, orang kecil ada juga potos. Kita cabut sepokok orang kecil sudahlah. Contohlah. Tapi yang terbaik kata kitab apa yang ditulis dalam kitab rawatan Islam, kitab At-Tibun Nabawi, ialah melalui kaedah pemakanan dan doa. Baca doa, lepas tu kita ambillah apa saja yang dihalalkanlah. Jadi kalau sebut halal ni, ini sesuatu yang kita kena ambil beratlah sekarang ni. Sebab hari ni banyak kaedah tu sudah. Kaedah tu pun menentukan kaedah tu baik atau tidak. Pemakanan yang kita nak ambil pun kita kena ambil kira juga. Saya bukan nak main sentimen dan bukan nak bangkitkan sentimen, tapi saya nak nyatakan hari ini saya duduk macam kita di negeri Kelantan ni, duduk pula masjid ni, rasa tak bimbang mana nak kecek. Tapi kalau kena cara begini, orang panggil walaupun masjid, kalau duduk di Sabah, duduk di Sarawak, duduk di Indonesia, memang saya takut juga nak keceknya. Sebab kita tak tahu, tak kenal. Okay dah. Macam Kelantan ni tak apa, mengapa kita dah. Kalau orang habis nak marah lah, dia tak tegur kita, gitu je lah. Tapi lagu itulah ceritanya, hakikatnya. Hari ni kita kena ingat, kita sebagai orang Islam, hari ni di pasaran terlalu banyak. Dia panggil produk-produk yang mana dikeluarkan khususnya untuk kesihatan. Saya nak kecek tentang kesihatan je. Jadi untuk dia panggil kesihatan banyak. Cuma sebagai peringatan saya ni, saya nak bagi peringatan, kena ingat, walaupun apa saja pun kita kena ambil hak utama dulu. Jangan ambil hak betul dulu, ambil hak utama dulu. Utamanya produk itu mestilah halalan thayyiban. Hadap produk halal dan berkualiti. Yang mana kena ingat, jangan sahaja produk halal kerana dia ada cok halal. Ni saya nak ingat. 2 minggu lepas, tak sampai 2 minggu lah. Kalau kita cerita tentang produk makan ni, ada satu produk makan ni 3 hari. 3 hari hari yang kepahala. Tahu belaka tak? Tahu tak? 3 hari dia hari. Hari yang keempat jadi halal. Jadi kita sendiri pun mikir. Tak nak fikir, senang otak juga mikir. Kalau kita kecek balik lah. Jadi nak ayat tu kita kena kecek dah lah. Masa ni kita kena kecek. Dan saya nak nyatakan hari ini, kita sebenarnya telah diwar-warkan. Kita telah diwar-warkan dah. Lama dah kita diwar-warkan. Cuma kita ambil kisah tak ambil kisah. Ambil tanggungjawab kata ambil tanggungjawab dah. Mengikut Persatuan Pengguna Islam Malaysia, PPIM, hampir 90%
produk yang halal. Produk halal ni daripada 100% tu hampir 90%-nya produk halal hak ada di dalam pasaran. Tak kira lah produk makanan ke, produk minuman ke, produk kesihatan ke, apa saja produk sekalipun ialah produk yang mendapat halal daripada jakim. Jakim bagi halal, cok jakim, tak ada masalah. Tapi hampir 90%-nya Allah dibikin dan dibuat oleh orang yang bukan Islam. Tak pernah kena wuduk, badan tak pernah mandi junub, lidah tak pernah sebut kalimah la ilaha illallah. Jadi sebagai orang Islam, kalau sebagai rakyat Malaysia ni kita boleh bangga. Sebab hari ini kerajaan Malaysia telah pun diiktirafkan ataupun dinobatkan sebagai, dia panggil hak halal terbesar dunia. Hak halal terbesar dunia. Kita Malaysia ni boleh bangga lah. Tapi sebagai orang Islam kita tak puas. Tak puas. Puas hati ke tak? Sebab apa? Sebab produk halal tadi bukan keluaran kita. Bukan kita buat. Saya ingat satu kisah dah. Mungkin masa kita pukul berapa Isa ni? Berapa minit lagi masa ada ni? Tak lebih dah. Kita tak asyik ganggu sangat lah. Takut tengah malam dah. Takut berceruk perut lah. Ada orang jenis makan balik Isa ni berceruk perut. Okey, jadi gini tak apa. Kita perhabis dah. Saya ingat satu cerita. Cerita ni saya budak-budak lagi duk balasah. Saya ingat cerita budak-budak lagi duk balasah. Jadi masa tu dia royak cerita lah. Dia nak tarik budak pergi balasah ni. Dia email tu dia suka royak cerita. Kita tapi lah ni banyaklah dah program-program kita nak tarik remaja-remaja, anak-anak untuk mari balasah. Balasah ni kita pergi ngaji Quran, semaya, dia ajar belakang. Jadi dia cerita tentang kisah bagaimana sebagai tanggungjawab kita, kewajipan untuk menuntut sesuatu yang halal ni. Menuntut dan mencari halal ni satu kewajipan kita orang Islam. Saya nak ambil satu kisah. Dia kata bagaimana kisah berlaku pada zaman Nabi Musa. Ini lama dah zaman Nabi Musa. Pada zaman Nabi Musa ni dia ada satu pasangan suami isteri. Dia nikah lama dah. Kalau tak silap saya dia royak 100 tahun dan nikah. Sebab orang dulu dia umur 1000 tahun ni biasa je. 1000 tahun ni biasa je umur dulu. Dah. Lah ni 90 tu kira subsidi dah tu. Lepas tu kan. Jadi nak ceritanya beratus tahun dah nikah tapi tak boleh anak. Jadi dia pun bini dia tu bernazar lah. Sebab tok lelaki ni klik hari-hari kat tanya, "Ai sedapnya kalau ada anak." Ala sukanya tengok orang ada anak. Suka dia tengok. Jadi bini dia ni tak sedap hati dia lah. Jadi dia kata gini lah, dia kata dia bernazar minta dengan Allah Ta'ala. Dia kata pada zaman Nabi Musa tu, dia kata kalau aku ni boleh anak, dia kata aku nak minum air kecing angin teh. Dia kata mungkin ada orang yang pernah dengar lah kisah ni, kisah dalam kitab lah, kali kitab lama-lama dulu lah. Saya budak-budak dia pada zaman masa Nabi Musa, dia kata jadi kita sendiri pun Allah. Dia nak buat satu gambar dia katakan dia pergi jumpa nak diizinkan Allah Ta'ala. Dengan izin Allah Ta'ala tiba-tiba dia mengandung beranak, boleh anak lah. Mengandung dia boleh anak. Maka dia pergi jumpa dengan Nabi Musa. Dia kata ya Musa, dia kata aku ni mari ni nak mari nak nyatakan bahawasanya aku pernah menazar. Aku pernah menazar dulu kalau boleh anak aku nak minum air kecil angin teh. Lagu mana? Lepas tu katanya Nabi Musa tak boleh. Mu kena tunang lah dia kata. Sebab tu dah nazar. Dia lain. Zaman Rasulullah ni, masa Nabi kita ni, Nabi Rasulullah ni dia lagu ni. Kalau benda tu menazar, tapi kalau benda tu dah lari daripada syarat, lari daripada macam haram ke apa semua ni, benda-benda yang tidak molek, dengan secara otomatik dia akan terbatal. Tak payah tunang. Tapi masa Nabi Musa tak boleh dia kena tunang. Tapi dia kata lagu mana cara aku nak selesai masalah. Sebab nak cari angin teh tu sekarang dah. Lepas tu nak tunggu masa dia kecing je pula. Masa mana nak kecing nak ada. Dia kata Nabi Musa dia permudahkan cara. Dia kata cara dia mudah je. Mugi rumah orang hak tak semaya. Tak kira rumah orang kafir. Rumah orang tak semaya, maksudnya orang tidak solat lah. Mugi duduk rumah dia waktu hujan, air hujan turun tu mutadah di selorang dia tu, ditadah daripada air turun daripada atak dia tu. Itulah air
yang diibaratkan seperti air kecil anita. Bayangkanlah, nah, air hok turun daripada saluran atap orang hok tok semaya tu pun telah dianggap dibandingkan sebagai air kecil anita. Bayangkanlah kalau kita nak makan ni orang hok yang dia buat hasil tangan dia. Nah, tapi nak nyatakan, jangan silap Jakim tidak menghukumkan manusia itu sebagai najis dah. Dia tak hukum najis. Jadi kita ni manusia pakai najis, boleh makan, tak ada masalah. Tergamuk ngadap lah. Nah, cuma lain fikir sendiri ya. Dia kena fikir sendiri, kita ada akal, Allah Ta'ala bagi kita kuasa. Jadi hari ini saya nak nyatakan, sekiranya ada seandainya kita nak jaga kesihatan, tak sewi sakit, nak cegah daripada sakit, nak pahala dah. Orang panggil pahala lah. Sebab kalau sebut pahala kan, orang kaitan dengan syurga. Kalau sebut dosa kan, orang kaitan dengan neraka. Nah, kalau banyak pahala kan, orang kata boleh masuk syurga. Dia tak tahu nak masuk syurga ni bukan kerana pahala, tapi kerana rahmat Allah Ta'ala. Tapi kena ingat, kena ingat rahmat Allah Ta'ala nak buat ini kepada orang yang selalu buat pahala. Rahmat dia wih dah, dia wih jalan, wih hidayah dah. InsyaAllah. Jadi saya nak nyatakan bahawasanya Ustaz Badruddin ni, saya pun tak ingat nak tanya tadi, monggo dalam telefon yang ni, kita mari dalam telefon yang ni, jumpa telefon. Di sini dia ni adalah merupakan usahawan yang memasarkan produk kesihatan, produk daripada keluarga syarikat Gamak Emas yang berhak, yang mana semuanya adalah produk halalan thayyiban. Sebagai jaminan kita, produk kita dibuat oleh orang Islam dan kita mengikuti syarat, dan semua produk kita mendapat dia panggil pengiktirafan halal daripada Jabatan Kemajuan Islam. Seandainya sekiranya kita nak pilih, nak cari jalan, nak cegah, nak rawat, dan kita nak melindungi diri kita, bertindak sebagai protection, produk ni boleh. Cuma nak dapatkan maklumat produk tu kena berhubung dengan Ustaz Badruddin dan juga mak saudara sini ada tak? Tanya dia lah. Lepas ni dia akan royak siapa dia, dia pun ada mari. Cuma nak katanya tu je. Kalau tak si guna Gamak Emas pun tak ada masalah. Yang paling penting kita kena ingat cari produk yang halalan thayyiban. Saya hanya nak beri peringatan dan nak menyedarkan kita. Bukan kata makan produk Gamak Emas dia ada yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Ingat prinsip rawatan kita bagi orang yang lama dah sakit. Prinsip rawatan melalui Akademi Gamak Emas ni, dia sekolah dia ni, prinsip rawatan kita 3. Kita berpegang kepada prinsip yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita kena yakin setiap penyakit ada ubat. Kullu da'in dawa ilal maut. Ingatlah. Kalau ada penyakit pasti ada ubat, dan setiap ubat tu kita pegang pula kepada prinsip yang kedua. Allah Ta'ala ni dia tidak kejam, Allah Ta'ala ni tidak zalim. Dia tidak akan menurunkan penyakit tanpa penawar. Dia menurunkan penawar dahulu sebelum dia turun penyakit. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tadawu, berubahlah. Fa innallaha ma anzalada, kerana Allah tidak akan sesekali menurunkan sesuatu penyakit illa anzalahu syifa, melainkan dia telah menurunkan penawar. Artinya Allah Ta'ala tidak zalim, Allah Ta'ala tidak kejam. Yang menzalimi dan mengejami ialah diri kita sendiri, yang mengejami dan menzalimi kita. Ikhtiarlah, penawar akan ada. Dan yang ketiga, prinsip kita, setiap penyakit itu bermula daripada perut. Al-ma'idatu baitud da'i walhim yatu ra'su kulla dawa. Dan semua produk-produk tu untuk bersih rawat usus, untuk nak apa semua ada dalam keluarga syarikat Gamak Emas. Untuk penggunaan harian kita, nak gosok gigi, nak mandi, nak sabun apa semua ada belaka. Dan dalam pertemuan saja di dalam muzakarah, majlis muzakarah Gamak Emas baru ni, kita dah bersetuju lepas pada ni, kalau kita tidak berjuang memertabatkan produk halalan thayyiban, kita nak agak siapa? Betul tak? Jadi kita telah setuju lepas pada ni kita keluar produk-produk yang keluar kegunaan harian kita, termasuk sabun basuh, orang panggil apa ni, minyak rambut apa semua, yang berasaskan kepada sunnah. Dan kita orang Islam lah yang hari ini perlu berjuang dan bergabung untuk memertabatkan produk kita Islam. Kita tak boleh nak agak orang yang bukan Islam mari sokong produk kita. Tapi hari ini terlalu ramai orang Islam yang sokong produk yang orang bukan Islam. Apa-apa hari ini kita kena sedar, kita kena ubah minda kita. Kita kena ubah pemikiran kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tak akan ubah kita kalau kita sendiri tak ubah.
Adakah kita semua sudah bersedia untuk berubah? Adakah kita semua sudah bersedia untuk berubah? Tanya orang putih tadi, are you ready to change? Bersedialah, insyaAllah kita ubah. Setakat hak kita mampu, insyaAllah. Yang lain kita serah kepada Allah Ta'ala. Sekadar itu daripada saya. Ampun maaf saya bohong, 10 cari saya susun. Seandainya sekiranya apa yang saya kata ini ada yang menyakiti hati, ada yang menyusahkan hati, dan saya minta maaf banyak-banyak. Sekiranya cara dan kaedah saya sampai ni tak kena, saya minta maaf banyak. Apapun, ingatlah segala yang baik itu datangnya daripada Allah SWT. Apa yang lemah dan kurang itu adalah kelemahan dan kekurangan saya sebagai manusia yang mana banyak kekurangannya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan dibawa sampai ke mati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah dalam perjuangan ini pasti kita akan ketemu lagi. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jutaan terima kasih majlis yang mengucapkan kepada Al-Fadhil supaya ustaz dah lah. Supaya ustaz dah. Adik kakak dengar. Dia bukan ustaz. Bila dia ustaz akan jetak lah. Doktor ni, Doktor Hakimi bin Mustafa. Kami bagi daripada Aceh. Sayanya di sini apa nama ni sebelah tu nak kenal sikitlah. Sini ni merupakan kampung ayah saya. Mungkin kebanyakan ramai sini penuh dah tengok saya ataupun tak tengok saya tapi kenal ayah saya. Nama dia Pak Semail kalau panggil. Pak Semail batu sininya mak dara saya. Jadi siapa-siapa mana-mana apa nama ni nak mendapat perkhidmatan nak dapat perkhidmatan produk halal dan thayyibah ni bolehlah dapatkan di rumah Hafsah. Boleh kenal dah rumah Hafsah tu dekat apa nama ni sepupu tu mak dara sayanya nama apa nama Abel Kasih tu lelaki dia toke serunding daging kenal dah. Sayanya tak boleh nak kecek saya pak biasa kecek ambo. Bila ambo ni kita jadi gapak lalu. Sebab kapur kecek ambo. Saya. Kalau kecek anak sama deh. Anak saya juga. Akhirnya alhamdulillah terima kasih banyak sekali lagi kepada Al-Fadhil Tuan Doktor Hakimi bin Mustafa di atas apa nama ni dia nak bagi kepada kita dia nak suruh kita apa nama kita kena sokong. Kita sebagai orang Islam dalam mana pun bila suatu perkara tu baik baik lepas tu boleh ambil lepas tu kalau sekiranya kita lakukan contoh kita jaga kesihatan lalah mana pun tanya budak pun dia kata bila sihat tak boleh nak main seka kalau budak kalau kita orang tua kalau sihat contoh kalau kita sihat nak semaya bel pun mudah betul tak? Nak semaya bel mudah, nak buat amal-amal ibadat mudah. Biasa main haji tu kan tak segar tak segar tak sedap lagi. Segar boleh. Naknya bila kesihatan ni memang penting. Sangat-sangat penting dalam kehidupan kita seharian lah ni. Okey, lepas tu saya nak nak titik beratkan sikitlah mengenai kesihatan ni. Ambo teringat dan nak bagi tahu jemaah semuanya yang dirahmati Allah SWT apa nama ni ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi ambo tak ingat apa nama matan dia cuma ambo boleh royaknya. Rasulullah bersabda ada dua perkara yang mana benda ni sokmo selalu apa nama ni manusia lupa. Apa dia? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab boleh ada dia. Siapa boleh jawab? Boleh? Amba buat sepekap amba lah. Siapa biasa dengar? Ada dua perkara. Benda ni sangat
sangat penting. Dah, perkara ni dua perkara ni sangat penting. Doktor tak tanya doktor lah. Dia tahu. Dah. Naiknya jemaah tahu, jemaah saja dah jawab dari hati lah. Dah, dua perkara. Yang pertama iaitu kesihatan. As-sihah. Dah. Dalam bahasa Arab dia panggil as-sihah. Bahasa Melayu pun sihat. Sihat. Sihat, kesihatan. Yang kedua iaitu lapang masa. Iaitu ada masa. Learning sedangkan learning dah. Yang sebagaimana yang adik kakak tahu belakang, dah learning ni memang zaman kita rasa cepat sangat masa berlalu. Dah, cepat sangat masa berlalu. Duduk sebentar, Isya, duduk sebentar subuh, duduk sebentar zuhur. Begitulah kita kehidupan manusia. Jadi ala kulli halin, dah tak dapat tidaknya kita ni sebagai manusia hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dapat tidak kita nak berjumpa dengan Allah Taala. Dah kita gapo dia yang saya nak sentuh sininya, kesihatan tu penting. Kenapa? Dah, kerana dengan kita sihat kita boleh nak semaya molek. Semaya pun selesa. Betul. Semaya kita jadi selesa. Kalau tak sihat, tak segar, sakit orang, anak semaya pun suruh malah. Hamba sendiri dah. Tidak adik kakak. Dah, jemaah-jemaah semua depan hamba gaji-gaji belaka. Dah, semaya. Jadi saya tak nak kerja manja. Dah, kalau boleh saya nak jemput Tok Imam. Dah, waktu Imam ni saya kenal. Tok Imam ni dah Syekh Fakhrul Razi ni. Dia ni merupakan mudir lah. Mudir di sekolah mana Ustaz? Sekolah Pasifikan. Bahak? Sekolah Mo'orah, SNU Mo'orah. Dah, SNU Mo'orah. Dah, sebab saya pernah jumpa dia pun daripada sekolah daripada bawah, daripada dia belajar, dia mengajar daripada Yayasan Islam Kelantan. Kalau boleh Ustaz, nak jemput Ustaz lah sikit. Boleh Tok Imam kita. Boleh. Pledging. Tak apalah. Moga masa pun dah mencemburui kita, tak apa. Lepas yang seterusnya, lepas semaya ni, adik kakak boleh nak tengok. Dah, tak usah beli pun tak apa. Saya akan bagi flyers, iklan untuk adik kakak nak tengok gapo produk-produk berbagai keluaran Gambar Emas ni merupakan satu syarikat yang dipelopori oleh orang Islam. Orang Islam kita sendiri. Kalau kita tidak sokong, maka dah siapa lagi nak sokong produk kita agama Islam? Dah, lebih-lebih lagi learning kita tahu. Dah, dah keturunan tadi tu Cadbury, maksud dia Cadbury. Supaya budak-budak adik-adik, dah, orang muda, orang tina, dia berakhir ke ni Cadbury, dia cak kelak supaya KitKat. Kalau tua-tua tahu supaya KitKat. Jadi apabila disahkan dah beberapa minggu sebelum ni disahkan memang ada behel dalam tu, dia panggil gelatin. Dah, dia panggil lemuk baby. Dah, saya kapur rambut tengok lemuk baby. Dah, bukan lemuk nak ayat kasar. Dah, lemuk khinzir. Lemuk babi. Dah, masa pun dah mencemburui sangat dah. Last kalinya, untuk akhir sekalinya, hamba selaku musim majlis pada malam ni nak minta maaf banyak dan nak minta adik kakak bagi sokongan kepada produk kita. InsyaAllah kita akan gemburkan pasaran produk halal dan thayyibah ni ke seluruh dunia, InsyaAllah biiznillah. Dengan itu mari sama kita menutup tangguh majlis kita, majlis tazkirah kesihatan kita pada malam ini dengan membaca suratul As dan tasbih kifarah. Subhanakallah wa syahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr lilladheena amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.